Macam cikgu cakap, okey, minggu ini kita buat revision lagi, bulan ini kita buat revision. Okey, lepas raya nanti kita akan buat teruskan revision lagi dan kita akan jawab soalan-soalan ya. Itu paling penting. Dan cikgu harap kamu semua telah ada nota ini. Okey, quizzes ada tak? Kita tengok lagi macam mana. Kalau sempat kita buat quizzes. Kalau tak sempat, kita tengok macam mana ya. Baik. So, baik, kalau kita lihat di sini, okey, berkaitan dengan sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Di mana dalam bab ini terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu pertama sekali bab ini berkaitan dengan bahasa dan tulisan, kemudian persuratan, iaitu karya-karya persuratan ataupun juga penemuan-penemuan dalam bentuk bersurat di kerajaan alam Melayu. Kemudian seni bena yang telah wujud sepanjang kerajaan Melayu ini pada waktu kerajaan Melayu, dan juga kita lihat berkaitan dengan struktur sosial ataupun bentuk sosial masyarakat kerajaan alam Melayu. Maknanya bab ini berkaitan dengan bahasa dan tulisan, persuratan, seni bena dan juga struktur sosial. Okey. Baik, untuk kita teruskan, bahasa dan tulisan. Secara umumnya, cikgu akan buat secara pantas. So kalau kamu ada soalan, apa-apa soalan, kamu boleh terus bertanya ya. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu-tunggu. Baik. So kalau kita lihat di sini, bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit menjadi bahasa utama untuk kerajaan Funan. Kalau untuk kerajaan Funan, kamu kena ingat, cara mudah untuk kamu nak ingat ialah kamu kaitkan kerajaan dengan fakta dia. Contohnya, Funan, Sanskrit. Kemudian buktinya batu bersurat Funan. Tulisan dia tulisan orang Hugh. Ada kalender Saka. Dan kalender Saka ini diperkenalkan oleh Kanishka yang memerintah pada zaman Dinasti Kushan, dan terdapat 12 bulan dalam setahun. Bermakna ini adalah fakta berkaitan dengan kalender Saka. Itu. So, ingat bahasa Sanskrit, batu bersurat, tulisan orang Hugh dan juga kalender Saka. Kalender Saka, kalender itu penting ke? Tak juga, tapi lebih baik untuk ingat supaya kamu boleh prepare. Just in case kalau soalan keluar kan. Itu cara dia. Baik. Sekejap. Baik. Seterusnya, kita lihat di sini ya. Campa, kalau kita lihat campa, campa, kaitkan dia dengan Sanskrit juga, dan juga ada bahasa Melayu, Sanskrit dan bahasa Melayu. So kedua-duanya ditemui terbukti dalam bentuk batu bersurat, dan ada tulisan, kalau tulisan pula tulisan Pallava dan tulisan campa kuno. Dua bahasa, dua tulisan. Campa, bahasa Sanskrit, bahasa Melayu, tulisan Pallava, tulisan campa kuno. Baik, kemudian kita lihat apabila tulisan Pallava itu digunakan kalau digunakan sejak pada abad ke-8, abad ke-6 oleh Raja Sambhuvarmani, dan abad ke-8 agama Islam telah tersebar di Campa, dan agama Islam ini menyebabkan bahasa Melayu Campa menjadi bahasa utama, dan juga ada tulisan Jawi. So ada dua peringkat. So dua bahasa, dua tulisan. Kemudian bila ada agama Islam, so bahasa Melayu dan tulisan Jawi. That is kita ingat dia punya point dia. Baik. Kemudian kita lihat juga kerajaan Sriwijaya. Untuk Sriwijaya, bahasa utama bahasa Melayu. Bahasa utama. Dan bahasa ini menerima adalah pengaruh sikit daripada Sanskrit. Dan ini terbukti pada kat tempat cikgu hujan lebat siap petir lagi. Baik, hal ini terbukti dengan penemuan batu bersurat seperti batu bersurat. So batu bersurat Kedukan Bukit. Tokojudan. Ya, itulah. Kemudian Kota Batu Kapur, Telaga Batu, dan Talang Tuo. Batu bersurat ini ditulis dalam bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit. Dan tulisannya adalah tulisan Pallava.
Satu-satunya maklumat berkaitan tulisan pada kerajaan Srivijaya ialah tulisan Pallava. Yang lain semua bahasa, dan bahasa adalah berkaitan dengan bahasa Melayu, pengaruh bahasa Sanskrit. Angkor. Angkor pula kalau kita lihat bahasa Sanskrit dan juga ada bahasa Khmer. Buktinya inskripsi pada dinding candi dan terdapat dua jenis tulisan, iaitu tulisan Pallava dan juga tulisan Khmer. Ini lebih kurang sama macam Champa. Champa pun sama. Champa ada dua bahasa, dua tulisan. Angkor pun ada dua bahasa dan dua tulisan. Baik. Majapahit. Untuk Majapahit ada bahasa Jawa kuno. Menjadi bahasa utama, dan tulisan dia ialah tulisan Kawi. Ini beza sikit, tulisan Kawi. Dan hal ini terbukti dengan penemuan inskripsi dan persuratan bertarikh abad ke-14. Kemudian apabila Maharaja ataupun kita kata Majapahit ini menggunakan huruf Arab, apabila mereka menerima agama Islam dan tersebarnya agama Islam lah. Dan tulisan ini menggunakan huruf Arab bagi menulis bahasa Jawa dikenali sebagai tulisan Pegon. So tulisan Pegon. So ada dua. Sebelum kedatangan Islam, bahasa Jawa kuno dan tulisan Kawi. Tapi bila datang saja agama Islam, maka dia masih lagi menggunakan bahasa Jawa, tetapi dia telah menulis menggunakan tulisan Pegon, ataupun tulisan Pegon ini ialah huruf Arab bagi menulis bahasa Jawa. Huruf Arab bagi menulis bahasa Jawa dipanggil Pegon. Dan Kedah Tua. Kedah Tua pula kalau kita lihat Jawi dan Pegon lain. Jawi Pegon lain. Jawi adalah tulisan Arab, huruf Arab untuk menulis bahasa Melayu. Tapi kalau huruf Arab bagi menulis bahasa Jawa, itu adalah Pegon. Ingat, huruf Arab bagi menulis bahasa Melayu, itu adalah Jawi. Baik. Saya pening lah cikgu. Tang mana yang kau pening? Kat mana yang kau pening? Semua. Kamu ikut je apa yang cikgu bulatkan. Kamu ikut saja apa yang cikgu bulatkan. Bila kamu ikut apa yang cikgu bulatkan, kamu akan sedar bahawa ini cara dia untuk kamu ingat, iaitu kamu just ambil dia punya dan highlightkan keywords. Itu saja. Highlightkan keyword saja. Yes. Dan Kedah Tua guna bahasa Sanskrit dan juga tulisan Pallava. Yang digunakan oleh kerajaan Kedah Tua. Dan buktinya ialah pada batu bersurat, iaitu contohnya batu bersurat di Sungai Mas dan Ceruk Tok Kun. So itu tentang bahasa dan tulisan. So kalau kita nak ulang balik, kita tengok Funan, Sanskrit, dan tulisan orang Hiu, buktinya batu bersurat Funan. So ada kalender Saka. Kalender Saka yang diperkenalkan oleh Kanishka, dan dalam tu ada 12 bulan dalam setahun. Begitu juga kalau Champa. Champa kena ingat dua bahasa dan dua tulisan. Bahasa Sanskrit, bahasa Melayu Champa. Kemudian tulisan Pallava dan Champa kuno. Bila datang Islam, bahasa Melayu Champa, dan juga tulisan Jawi. Maknanya kita highlightkan bahasa apa yang diguna, tulisan apa yang diguna. Itu je. Srivijaya. Bahasa Melayu ada pengaruh bahasa Sanskrit. Dan juga kalau kita lihat tulisan dalam tulisan Pallava. Angkor, bahasa Sanskrit dan Khmer. Kemudian ada juga tulisan Pallava dan tulisan Khmer. Ada lebih kurang sama. Majapahit, bahasa Jawa kuno dan tulisan Kawi. Bila datang agama Islam, masih lagi bahasa Jawa kuno tetapi tulisan Pegon. Dan Kedah Tua, bahasa Sanskrit, tulisan Pallava. Contohnya penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan Ceruk Tok Kun. Itu cara untuk ingat. Kita ambil keyword saja. Sebab kita nak explain pun kita dah faham benda ni. Kita dah belajar.
daripada keywords lah kita boleh buat huraian dia. Contoh, okey, contoh cikgu buat contoh kita buat ayat daripada keywords. Contoh bila diberi keywords, contohnya Aaron. Keywords Aaron So bila sebut Aaron je, cikgu cakap okey, Aaron, okey, cikgu boleh buat ayat. Aaron adalah seorang pelajar tingkatan 2, okey, kelas online cikgu Rafi. Beliau terkenal kerana mengakui dirinya handsome dan kacak. Okey, malah dikatakan kekacakan itu menyebabkan air hujan mengalir tak basah di mukanya. Wow. Jadi tu contoh Astagfirullahalazim. Contoh. Contoh jadi itu bermakna apa? Daripada satu perkataan tu, okey, satu perkataan iaitu Aaron itu macam-macam huraian boleh buat. Macam-macam huraian boleh buat. Itu yang dikatakan sebagai kita faham. Putri Sarah Amani, bila sebutnya nama Putri Sarah Amani, huraian dia, okey, beliau adalah salah seorang pelajar tingkatan 2 dalam kelas sejarah online Cikgu Rafi. Okey, beliau adalah atlet dan juga beliau terbabit dalam acara lompat atlet terjun. Atlet terjun di peringkat sekolah dan peringkat negeri. Okey, dan beliau selalu sentiasa bersedia untuk bekerjasama dalam kelas, sentiasa membuka on dalam kelas, dan juga menyertai segala yang aktiviti yang ada dalam kelas. So itu adalah huraian tentang satu keywords iaitu Putri Sarah Amani. Tapi betul, suka contoh Aaron tu kan? Kan? Itulah dia. Itu bagaimana cara kita nak buat huraian. So ambil daripada mana? Keywords. Ambil keywords. Right? Baik. So kita teruskan. Diam terus Aaron. Alright. Kepentingan bahasa dan tulisan. Okey. Bahasa dan tulisan penting. Okey, bukan saja daripada untuk masyarakat kerajaan Melayu tetapi juga untuk zaman sekarang, iaitu bahasa dan tulisan ini menjadi alat komunikasi. Okey, menyimpan rekod-rekod pemerintahan, menyimpan rekod perundangan, okey, rekod perdagangan dan juga rekod keagamaan. Jadi kebanyakannya menggunakan sebagai alat komunikasi dan untuk rekod. Bahasa Melayu. Secara umumnya bahasa Melayu menjadi bahasa pertuturan utama masyarakat negara kita dan mengalami evolusi ataupun perubahan mengikut peredaran zaman. Okey, tulisan Arab yang digunakan dalam Melayu telah diadaptasikan dan telah disesuaikan sehingga lahirnya tulisan Jawi. Okey, tulisan Arab kalau tulis bahasa Melayu ianya adalah tulisan Jawi. Okey. Huruf Arab digunakan sepenuhnya ditambah 5 huruf lagi untuk disesuaikan dengan sebutan perkataannya, iaitu inilah 5 hurufnya, iaitu ca, nga, pa, ga, nya. Okey. Jadi itu untuk melengkapkan dalam bahasa Melayu. Okey. Baik. Ini contoh kalau kita lihat kita menerima banyak pengaruh beberapa bahasa asing sebab kita bertembung dengan pelbagai budaya. Okey, budaya daripada India, daripada Cina, daripada Parsi, Arab. Jadi menyebabkan kita ada banyak. Contohnya dalam Sanskrit bhakti iaitu perkataan dalam bahasa Melayu bakti, jasa dan bakti. Budi, so budi. Bumi, okey, bumi. Begitu juga ni. Okey, bahasa, dosa, dosa. Okey. Ya. Okey, Sanskrit dan Tamil berbeza. Sanskrit lain, Tamil lain. Tamil lain, Sanskrit lain. Okey. Okey, di India ada pelbagai jenis bahasa bukan setakat Tamil dan Sanskrit, ada juga seperti Tamil, ada Urdu, ada Hindi, ada Malayalam, ada Telugu. Apa lagi? Banyak, memang banyak bahasa dia. Okey. Jadi itulah sebenarnya antara yang penting lah. Ini antara yang penting ya. Baik. Bahasa Tamil, okey, peti. Okey, sebenarnya peti dia ambil okey, Malayalam lah. Okey. Peti tak perlu hafal. Ini untuk pengetahuan saja. Purali, perli. Okey, kenapa kau gelak? Malayalam. Malayalam. Tak nak. Okey. Kenapa? Sebutan betul dia macam mana? Okey.
Okey, kedai, sate, satai dan juga katil. Katil, ketil. Ketil. Kan? Okey. Kalau bahasa Cina, ambil tauge. Tauge rupanya perkataan daripada Cina bahasa Cina. Tauge, popiah, teko, tauhu, sampan, rupanya bahasa Cina. Bahasa Parsi, iaitu bahasa daripada Iraq dan Iran. Anggur, gandum, kurma, nak buka puasa, kehabis salul lazi. Kusti, gusti. Lashkar, ashkar. Kursi, homus. Ni bahasa Arab. Zalim, sirwar, iaitu seluar, sirwal. Sirwal, seluar. Dan fardu. Ni fardu. Okay. Tauge tu sayur kan? Ya, betul. Tauge tu sayur. Betul. Okay. Baik. Kemudian, hari tu Dr. Zakir naik. Okay. Okay. Sirwal. Cikgu cakap mana? Tanah. Tak, Utaya. Macam mana cakap yang betul dia? Malayalam. Macam mana sebutan yang betul? Malayalam. Malayalam. Macam mana sebutan betul dia? Okey. Cuba bagi tahu. Malayalam. Macam mana sebutan betul dia? Saya tengah galak, tak boleh nafas. Okey. Betul lah. Macam perkataan Melayu, okey. Macam perkataan Malayalam. 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 Macam mana? Malayalam. Macam mana sebut ni? Malayalam. Korang ni. Cuba cakap tu betul. Macam mana sebut ni? Saya tak. Okey. Cuba cakap betul-betul. Macam mana? Macam mana sebutnya? Korang tak bagi tahu macam mana? Google lah cikgu. Yalah betul lah. Cikgu dah sebut tadi. Macam mana? Malayalam ke Malayalam ke Malayalam? Malayalam ke macam mana? Kan? Sampai besok dah tak habis ni nanti Kang. Kan? Sampai besok dah tak habis cerita ni. Cikgu. Yang mana? Malayalam. Malayalam. Oh. Malayalam. Malayalam. Oh, Malayalam. Ni bukan Malayalam. Oh, bukan Malayalam. Bukan. Malayalam. Cikgu tak tahu. Betul kan lah? Kan? Bukan Malayalam. Bukan. Malayalam. Okey, nampak cakap je budak nak bercakap. Macam nak macam kau gelak. Suka korang ya. Okey, so itu sebutan yang betul. Okey. Sampai esok tak habis-habis lagi. Ya. Yeah. Okey, so sebutan yang sebenarnya adalah Malayalam. 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 Okey. Okey, jap. Okey, baik. Sorry. Terkuatlah pula. There's something wrong. Okey, baik. Sebelum tu, mungkin don't remind me. Okey, baik. So, kita nak lihat. Okey, sementara tu mungkin kita boleh lihat kot ada satu video berkaitan bagaimana orang dulu membaca. Bagaimana orang dulu-dulu ya membaca ya. Jom kita tengok sekejap. Ada surat dah. Ya, apa dah terpusing-pusing. Cari dia punya kapal. Baca dah. Sekali Sa'ir. Baca.
Al-Kisah. Tayyib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah. Tayyib. Sang kancil datang ramai-ramai menghadap ke bawah dunia yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan? Kita. Tak tahu baca aku mengarang. Tengok aku baca. Alhamdulillah. Kau tahu baca ya? Sangat tak. Ya, dekatlah sikit. Oh, kecil dah. Aja mata aku ketinggalan dah. Panas sudah dah. Kau dua-dua ni memang buta huruf. Kau tengok apa? Kau lah. Dia tulis Arab. Ni Arab baca dah kami arti lah. Cuma kau baca. Kau baca ya. Wal fadang fasirul taadu dil pokok kayu tanah sutariku ya berakku padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Kurma. Iya, aku dah buat kurma. Kau tahu aja, itu bunyinya kurma. Wal kurma nak buka puasa. Kehabisan lagi. Apa dia itu? Buah kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Oh, sambung. Pandungil kiri kanan ni. Ya, apa dan ni? Pandang kiri kanan. Wal saki bahi tumpuk tai unta. Apa dah pakai tai unta pula? Unta kayu dan orang. Ini sempro. Okay. Okay. So, okay, itu berkaitan dengan apabila 3 orang yang tak tahu baca tiba-tiba dapat surat. Itulah jadinya masing-masing nak tunjuk pandai baca. Jadi seorang kata syair. Seorang kata tulis Arab. Seorang kata apa? Oh, tak boleh nampak lah, tulisan kecil sangat. Padahal tiga-tiga tak reti baca. Tak pandai baca. So itulah sebenarnya. So dia buat cerita lah. Kan? Wal kurma nak buka puas suruh kehabisalul lazi. Maknanya buah kurma nak buka puasa dah habis. Adakah orang macam tu? Tak adalah. Mana ada. Okay. So itu yang berkaitan dengan bahasa dan tulisan. Kepentingan bahasa dan tulisan. Kalau tak tahu bahasa dan tulisan, macam itulah kita nanti. Okay. Nak baca main agak-agak aja apa ditulis. Okay. Baik, persuratan. Okay, kita lihat persuratan. Pengenalan. Kita lihat perkembangan bidang persuratan merupakan antara bukti. Okay, bukti masyarakat kerajaan alam Melayu yang berintelektual. Berintelektual maknanya bijak, pandai. Dan kebanyakan buktinya adalah ditemukan dalam bentuk batu bersurat. Batu bersurat. So kalau kita lihat Funan. Okey, sebagai contoh, kerajaan Funan, batu bersurat terawal ditemukan pada abad kedua. Abad kedua. Kemudian usrah sumur-sumur. Mana usrah sumur-sumur? Mana usrah sumur-sumur? Okey, tak apa, nanti kita tengok. Kerajaan Champa pula. Kalau kita lihat kerajaan Champa, penemuan batu bersurat tertua iaitu di mana? Di Kauthara. Dan juga ada sebanyak 206 buah batu bersurat telah ditemukan di Champa. Dan ada juga dalam bentuk manuskrip dan karya sastra yang masyhur adalah, kamu kena ingat ni untuk Champa, iaitu Akayat Indra Patra dan juga Akayat Deva Manu. Akayat ni sebenarnya dikatakan sebagai hikayat. Hikayat Deva Manu dan hikayat Indra Putra. Nampak tak? Akayat Indra Patra dan Akayat Deva Manu. Maknanya apa? Hikayat Indra Pura dan hikayat Dewa Manu. Nampak tak? Itu untuk kerajaan Champa. Seterusnya kalau kita lihat kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya penemuan batu bersurat iaitu yang bertarikh abad ke-7. Dan juga batu bersurat terdiri daripada Karang Berahi dan juga Palas Pasemah.
dan juga batu bersurat ini cerita pasal apa? Tentang kepentingan taat setia terhadap raja. Kemudian kerajaan Angkor, kalau kita lihat, okey, penemuan batu bersurat di mana? Di Sdok Kok Tom. Okey. Dan ini mengesahkan pemerintahan Jayavarman yang kedua. Dan banyak inskripsi yang terpahat pada dinding candi menggambarkan aspek keagamaan dan pemerintahan kerajaan Angkor. Kerajaan Majapahit pula, okey, iaitu penemuan batu bersurat Trowulan. Okey, Trowulan iaitu kota Trowulan. Kota Trowulan ialah bandar ataupun pusat pentadbiran Majapahit. So batu bersurat ini tulis dalam bahasa Jawa kuno yang bertulisan Kawi. Okey. Dan okey, ada Nagara Kertagama, okey, dikarang oleh Prapanca, adalah karya sejarah yang termasyhur. Begitu juga karya Pararaton dan juga Tantu Panggelaran. So nama-nama yang pelik-pelik ni yang kamu ingat, Nagara Kertagama, Pararaton dan Tantu Panggelaran ni, ini adalah karya sejarah. Okey, Majapahit. Kawi dengan Jawi sama ke cikgu? Tak sama. Okey, tak sama. Okey, Kawi adalah tulisan Jawa. Okey, manakala Jawi adalah ambil tulisan daripada huruf. Ya, Ram. Okey, Jawi adalah tulisan daripada bahasa huruf-huruf Arab. So itu perbezaan dia. Okey. Kedah Tua, okey, okey. So itu, what is that? Itu adalah bunyi guruh. Bunyi guruh ya. Okey, Kedah Tua, okey, penemuan batu bersurat di mana? Di Bukit Coras dan juga Bukit Meriam. Terdapat juga inskripsi, okey, yang ditulis di atas pinggan tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak. Dan ini inskripsi tentang cerita tentang doa dan amalan dalam agama Buddha. So, itu berkaitan dengan batu-batu bersurat. Sama juga sini pun tengah hujan. Okey, sini tengah hujan. Baik. So, persuratan kerajaan alam Melayu kalau kita lihat, okey, boleh dikategorikan kepada dua, okey, iaitu sebelum kedatangan Islam dan setelah kedatangan Islam. So, sebelum kedatangan Islam, okey, iaitu ada karya-karya seperti Ramayana, Mahabharata dan juga Purana dan juga Jataka. Ini adalah karya-karya sastra dan epik daripada India. Tapi bila datang saja, okey, kedatangan Islam, maka wujudlah, okey, banyak kisah-kisah sastra daripada kisah kehidupan nabi-nabi. Okey, seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad SAW. Antaranya iaitu hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi wafat, hikayat bulan berbelah, hikayat Nabi Yusuf. Okey. Ya, okey. Kamu dah belajar geografi kan? Okey. Sekarang ini hujan ni sebab apa? Hujan perolakan? No. Bukan perolakan. Monsun? Ya ke? Are you sure? Siapa yang masuk? Yes, betul. Okey, bukan. Siapa yang masuk kelas geografi, cikgu dah tahu. Ini adalah dibawa oleh angin Sumatera. Yes, angin Sumatera. Okey, dipanggil angin Sumatera. Okey. Ya, angin Sumatera. Angin Sumatera, why? Dah memang dia angin Sumatera. Kat Malaysia ni ada 3 jenis angin yang membawa hujan, iaitu angin monsun timur laut, angin monsun barat daya dan juga angin Sumatera. So ada 3. Okey, seni bina. Okey, kalau kita lihat, sekarang Jio pula. It's raining season. Okey. Sekarang Jio pula. Taklah. Okey. Funan. Kita lihat Funan di sini. Okey, Funan, okey, dia punya seni bina yang terkenal adalah seperti Candi Go Chai Ti. Okey. Okey. Go Chai Ti. Kemudian juga kalau kita lihat, okey, mereka dah membina kapal besar, okey, iaitu di Funan kan, dan juga mereka dah membina perahu panjang serta membina sistem pengairan untuk mengawal limpahan air. Kerajaan Angkor. Angkor terkenal dengan Angkor Wat dan Angkor Thom. Okey, yang dibina oleh Raja Suryavarman yang kedua.
Okey, dan kemudian okey, kapal juga dibina oleh angkor. Barir, okey, kena ingat tu barir dibina untuk mengairi sawah padi. Champa, okey, ada candi-candi juga seperti candi di Lembah Mison, okey, Dong Duong dan juga Ponagar. Dia ada banyak candi lah, binaan candi. Dan untuk kerajaan Sriwijaya, antara candi yang terkenal ialah Candi Muara Takus dan juga Candi Muara Jambi. Muara Jambi. So, kita tahu bahawa ibu kota Sriwijaya menjadi pusat binaan kapal dan rekod mencatatkan bahawa Palembang ialah pusat binaan kapal-kapal Melayu. Okay. So, itu antara maklumat berkaitan Sriwijaya. Okay. Dan kalau kita lihat di sini, seni bina kerajaan Majapahit. Okey, banyak candi dibina, antaranya kerajaan Majapahit iaitu Candi Tikus di Jawa Timur dan juga Candi Ceto di Jawa Tengah. Okey, dan mereka membina pintu gerbang seperti Gapura, Uringin, Lawang. Yes, memang kuat kat sini ya. Pintu gerbang ini merupakan pintu gerbang laluan raja dan Gapura Bajang Raja. Kerajaan Kedah Tua. This is Subanjaya. Subanjaya telah direkodkan dalam buku teks geografi pun tulis. Subanjaya memang antara tempat yang paling kuat menerima hujan dan juga petir. Okey. Kedah Tua. Terdapat tertumpu di Lembah Bujang. Okey. Dan terdapat juga binaan candi. Antara tinggalan candi budaya masyhur ialah Bukit Coras, Bukit Pendiat dan juga Bukit Meriam. So, candi Hindu yang masyhur adalah di Bukit Batu Pahat. Dan juga Bendang Dalam. So, semua candi ini dibina menerima pengaruh seni bina daripada kerajaan Chola, iaitu daripada India. Dan Gangga Negara, iaitu penemuan patung Buddha, yang diperbuat daripada gangsa. Yes, kerajaan Chola daripada gangsa setinggi 18 meter ditemui di Tanjung Rambutan, menerima pengaruh daripada kerajaan Gupta India. Itu kita kata sebagai seni bina yang telah wujud pada kerajaan-kerajaan alam Melayu. Dan untuk struktur sosial, kalau kita lihat alam Melayu ini terbagi kepada dua, iaitu kelas atasan golongan pemerintah dan golongan diperintah. So, golongan diraja iaitu raja-raja. Kalau kita lihat raja-raja, golongan diraja di atas diikuti oleh bangsawan ataupun para pembesar. Kemudian di bawah dia adalah rakyat yang merdeka, iaitu rakyat yang bebas, bekerja sebagai petani ke pedagang dan apa semua. Dan yang terakhir sebagai hamba. Itu. Kamu kena ingat dia punya susunan tu ya. Raja, bangsawan, rakyat dan hamba. Last kali confirm hamba. Atas sekali confirm raja. So, golongan pemerintah dan golongan diperintah kalau kita lihat di sini, golongan diraja termasuklah kerabat-kerabat diraja. Permaisuri dia, adik-beradik dia semua. Golongan bangsawan ialah terdiri daripada, betul. Golongan raja dan golongan diraja sama. Baik, mendukung sistem pentadbiran kerajaan, iaitu golongan bangsawan ini terdiri daripada pembesar, ilmuwan, golongan agama, pujangga dan pendeta istana. Maknanya golongan-golongan pembesar pentadbir dan juga golongan yang bekerja di istana. Tetapi kalau golongan yang diperintah adalah rakyat merdeka. Iaitu mengukuhkan sistem raja melalui konsep taat setia rakyat kepada raja. Terdiri daripada pekerja istana, askar, petani, penternak, pedagang, nelayan dan artisan. Dan bawah sekali hamba. Hamba adalah daripada tawanan perang, hamba berhutang dan orang yang rela menjadi hamba. Jadi itu dipanggil golongan yang diperintah. So, itulah dia. Berkaitan dengan struktur sosial, kemudian juga berkaitan dengan seni bina dan seterusnya, iaitu persuratan dan juga bahasa dan tulisan. Baik,
Kalau ada yang tanya, okey, Vimalan tanya. Apa? Ya, cikgu, hamba tu apa? Hamba tu ialah slaves. Untuk memberikan perkataan yang mudah, okey, hamba itu ialah slave ataupun dikatakan sekarang ni sebagai hamba. Dulu hamba memang banyak. Sekarang ni dah tak ada dah. Hamba dah tak ada dah. Okey, sebab perhambaan adalah dilarang sama sekali. Okey, perhambaan dilarang sama sekali. Sebab itu tidak ada lagi hamba ataupun perhambaan. Jadi kalau katakan macam maid kamu tu kan, maid kamu tu bukan hamba bibi bukan slave, bukan. Bibi bukan hamba, bukan slave. Kenapa pula kamu guna version hamba? Kan? Bukan. Okey, hamba ni dia bekerja tanpa dibayar gaji. Ya, tapi hamba tu bekerja, okey, tuan dia suruh dia buat kerja tanpa dibayar gaji. Tak dibayar gaji. Ya, betul. Hamba tu rela. Ya. Ya. Bayar tanpa gaji ke? Tak, dia tak bayar. Dia tak bayar. Okey. So makan tuan dia beri. Makan tuan dia beri, pakaian tuan dia beri, tempat tinggal tuan dia beri. Servant bukan. Servant bukan slave. Okey. Servant bukan slave. Slave itu memang diri orang tu, diri hamba tu tuan dia punya. Tuan dia punya. Okey, macam mana boleh jadi macam tu? Okey. Ya, macam mana boleh macam tu? Apabila dulu kerajaan dengan kerajaan dia berperang. Let's say kerajaan A berperang dengan kerajaan B. Bila dia berperang dengan kerajaan B telah berjaya dikalahkan. So penduduk-penduduk yang ada kat situ, tentera-tentera yang ada kat situ ditangkap. Ya, ditangkap dan dijadikan hamba. Okey, so dia akan serahkan, okey, orang-orang yang jadi banduan tu, okey, tentera-tentera yang kalah tadi tu diberikan kepada orang-orang. Ya, orang-orang tempatan, orang-orang yang kerajaan menang tu, dan dia kalau katakan dia tak nak dengar cakap, maka dia boleh diseksa. Okey, boleh diseksa, boleh dibunuh. Sebab title hamba tu ibaratkan dia jadi barang. Dia jadi barang yang tak ada perasaan. Boleh dibunuh, boleh diseksa, boleh dibuat apa saja, boleh diseksual. Yes, apa juga. Ya, apa-apa pun boleh. Malah boleh dijual. Hamba boleh dijual. Kalau katakan jiran datang jumpa kamu, aku nak pakai hamba kau lah, kau nak jual tak hamba kau? Berapa? 2,000 aku beli. Okeylah. Bak sini duit. Dia bagi duit 2,000. Sekarang kau pergi ikut tuan kau yang baru. Pergi. Boleh ikut tuan yang baru. So sebab itu perhambaan dimansuhkan. Yes. Sebab itu, okey, sejak tahun 1900 lagi perhambaan ini telah diharamkan di seluruh dunia. Kerana apa? Dia dahsyat dan kejam. Dahsyat dan kejam. Sebab itu perhambaan dilarang sama sekali. Yes. Okey. Dan sebenarnya hamba ni, okey, abolish lah. Yes, abolish langsung. Dan hamba ni sebenarnya wujud di semua tamadun. Tamadun India ada hamba, tamadun Cina ada hamba, tamadun Rom, Yunani, semua tamadun ada hamba. Semua tamadun ada hamba. Even tamadun Islam pun ada hamba. Okey. Tetapi dalam tamadun Islam kamu pelajari bahawa Nabi Muhammad SAW telah menggalakkan untuk orang-orang Islam melepaskan ataupun memerdekakan hamba-hamba itu. Supaya dia menjadi orang yang bebas dan tidak lagi menjadi hamba. So yes, tamadun Islam sebut Nabi, yes, ada banyak perhambaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliah. So bila datang saja Nabi, maka perhambaan itu telah berjaya dihapuskan. Ya, memang berdosa Aaron. Aaron pula. Memang berdosa. Memang berdosalah. Okey. Jadi kita tak patut menghambakan orang lain menghambakan orang lain tak elok. Okey. Baik. Untuk latihan seterusnya, Firaun jahil. Okey. Kita akan teruskan dengan dengan latihan seperti biasa, dan latihan ini cikgu telah sediakan
maka cikgu harap kamu semua boleh untuk klik pada link yang cikgu berikan ini. Iaitu sila klik. Ya, kita semua sekarang ini telah menjadi rakyat yang merdeka. Baik. So sekarang ni apa yang cikgu nak kamu buat iaitu kamu semua dikehendaki buat at least 2 ayat. Kalau cantiknya 4 ayat. Untuk apa? Untuk dapatkan 4 markah, gunakan segala fakta dan huraian yang telah cikgu berikan ini. Dan kamu tahu kan cara macam mana nak buat ayat jawapan, iaitu mestilah bermula dengan ayat. Yes, betul. So mulakan dengan ayat soalan. Ya, buat sekarang. Buat sekarang dan hantar di mana? Di grup chat ni sekarang. Kita ada berapa orang ni? Kita ada lebih kurang 22 orang. So cikgu harap 22 orang, 21 orang ini boleh buat sekarang, dan hantar di grup chat ini. Buat sekarang. Ya, bukan 4 ciri. Bagi 2 ciri saja dan 2 huraian. Itulah maksud dia. Sebab kita kena jawab berdasarkan peruntukan markah. Tak faham kena buat apa? Kamu kena buat ayat jawapan. Iaitu kamu buat dalam kena guna yang ini. Nak guna yang ni, kena guna yang ini. Kena guna apa yang cikgu beri. Kena gunakan apa yang fakta dan huraian cikgu beri ni. Macam mana cara nak gunanya? Kamu buat dekat grup chat. Iaitu kat grup chat ni yang kita berbual ni kan. Kamu mulakan ayat jawapan iaitu ciri-ciri yang perlu ada. Kita buat ciri-ciri yang perlu ada. So contohnya cikgu buat kat sini. Ciri-ciri yang perlu ada pada seorang golongan pemerintah adalah so itu cikgu buat. Ciri-ciri yang perlu ada pada seorang golongan pemerintah adalah sambungkan dengan fakta yang pertama, adalah sikap keterbukaan minda. Titik. Kemudian kamu sambung huraian dia iaitu apa? Seseorang pemerintah perlu sedia menerima idea-idea luar untuk memajukan organisasinya. Senang je. Boleh tak siapa namanya? Izzah, faham tak? Tak sempat cikgu? Sempat. Cuba buat. Sempat. Contohnya macam Aaron. Aaron hantar kat cikgu melalui direct message. Dia ada buat, dia hantar, tapi dia hantar ke direct message cikgu lah. Ciri yang perlu ada pada seorang golongan pemerintah untuk mentadbir organisasi ialah sikap keterbukaan minda. Bagus. Golongan pemerintah tersebut seharusnya bersedia menerima idea luar untuk memajukan organisasi. 2. Selain itu, ciri-ciri lain adalah mempunyai sikap bertanggungjawab. Golongan pemerintah tersebut juga perlu bertanggungjawab terhadap segala urusan organisasi dan ahli-ahlinya. 4 markah untuk Aaron. Bagus Aaron? Macam itulah sebenarnya. Cikgu harapkan kamu buat ayat-ayat jawapan macam tu. Boleh?
Okay. So baik, kita nak lihat. Okay. Siapa yang dah hantar ni? Okay, Aaron dah. Kemudian Roy Ang. Pada pendapat saya, ciri-ciri. Bagus. Yang perlu ada pada seorang golongan pemerintah. Okey, bagus. Selain itu seorang pemerintah perlu tanggungjawab. Ahli kerana bagus. 4 markah untuk Roy Ang. Okey. Okey, V. Mallon. Dia bertanggungjawab. Okey. Okey. Di sini okey, untuk V. Mallon. V. Mallon, bagi cikgu kamu boleh dapat 3. Sebab ayat yang ketiga ni yang kamu buat seterusnya bertanggungjawab. So ayat itu problem sikit sebab kamu tak buat dalam ayat yang lengkap. Sepatutnya kamu buat apa tahu? Seterusnya, okey, pemerintah juga perlu ada sikap bertanggungjawab. Okey. So dia punya ayat penuh. Okey. So kalau kita lihat di sini, okey, Akhil Rafiq pula. Okey, sikap ketua minda. Nah, sedia. Okey, tanggungjawab mentadbir organisasi. Okey. Okey, Akil. Tak cukup ayat tu, Kil. Tak cukup ayat. Ciri-ciri yang perlu ada pada seorang golongan pemerintah adalah untuk mentadbir organisasi adalah sikap keterbukaan minda, tu betul. Hal ini kerana kamu kena letak balik pemerintah tu. Okey, hal ini kerana pemerintah perlu sedia menerima idea-idea luar. Baik, kemudian yang ketiga, selain itu, okey, kamu kena buat ayat pemerintah juga perlu ada ciri bertanggungjawab. Macam tu. So jangan buat selain itu bertanggungjawab mentadbir. Tak. Kamu kena pecahkan satu-satu. Fakta dulu huraian, fakta dulu huraian. Macam tu. So susun elok-elok. Susun elok-elok. Ya. Okey, perintah termasuk. Okey. Okey. Okey, Utaya. Kita tak mulakan ayat dengan agar. Kita tak mulakan ayat dengan agar. Okey. Kamu boleh mulakan dengan pemerintah haruslah mengambil tanggungjawab. Macam itulah. Okey. Ya. Sedia menerima adil luar. Okey, soalan jawab segala urusan. Bagus. Untuk siapa ni? Garcelo. Yes. Okey, Nasrin. Okey, bagus. Okey. Bagus juga. Pemerintah perlu lebih sikit. Bagus, Vina version 4 markah. Ya. Betul. Okey. Dia fakta, huraian. Kemudian fakta balik, huraian balik. So jangan gabungkan. Fakta, huraian. So ada 4. Okey. Itu semua. No. Belum lagi. Okey. Okey, bagus. Nur Iza Syaira. Okey. Ada sikap tanggungjawab. Bagus. Okey. Bagus. Iza. Okey, Syazwina Insyira. Okey, bagus. 4 markah. Okey, Iman. Bagus. Iman 4 markah. Said Ariz Zafran. Okey. Okey. Ayat kamu problem sikit tapi boleh diterima lah. Okey. Okey. Ciri-ciri adalah tu sebenarnya. Sebenarnya sepatutnya Said Ariz Zafran ciri-ciri lain adalah okey, ciri-ciri lain adalah okey, untuk sikap bertanggungjawab. Titik. Kemudian baru buat golongan pemerintah perlu mengambil tanggungjawab segala urusan organisasi dan ahli-ahlinya. Okey. Baik. Ada sesiapa nak hantar lagi? Hari ni kita buat satu soalan je. Satu soalan ni pun cukup. Cukup dah memeningkan kepala. Ramai yang it's okay. Okay. Alright. So semua dah menjawab dengan baik. Okay. So ada apa-apa nak ditanya sebelum kita buat sesi kita yang terakhir?
Okey, iaitu okey, belum. Okey. Alright. So cikgu nak semua para pelajar okey, sila onkan mic dan juga kamera. Okey. Sila onkan mic dan kamera. Okey. Sekarang. Okey. 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 Boleh? Okey. Kalau tak ada macam mana, tak apa. Yang penting onkan mic saja. Okey. Okey, Putri Sarah Amani. Okey, bagus. Mic tak ada, kamera pun ada. Okey, Vimalan. Ya Allah, Vimalan. I thought Vimalan you are a girl. Sorry Vimalan. I thought you are a girl. Sorry, so you are a boy. I'm sorry. Ada kalau okey, nama. Okey. sorry Vimalan. Okey, yang lain-lain boleh tak onkan kamera? Okey, Aiman Master. Roy, hi Roy. Hai, lama lah kan. Okey. So I thought Roy ni macam mana? Hai cikgu. Hey Roy, you know what? Roy dengan Aaron muka sama, hampir sama. Aaron, tengok Aaron muka kau. Wah. Aaron, tengok Aaron muka kau Aaron. Kau ni Aaron, mulalah. Cepatlah Aaron. Okey. Dia tunjuk. Okey. Alright. So yang lain-lain. Okey, pada hari ni, okey, cikgu nak Aaron nak rekod dahi ke? Okey, baik. Cikgu nak kamu semua, kita semua, okey, untuk baca ayat yang cikgu tuliskan dekat group chat tu. Okey. Iaitu kita cara dia iaitu apa? Kami pelajar tingkatan 2 kelas online sejarah Cikgu Rafi mengucapkan selamat hari raya maaf zahir batin. Yeah. Okey. Baik. So kita akan onkan mic, okey, dan kita akan bercakap sebab cikgu rekod. Okey, kita akan jadikan satu video supaya kita boleh sebarkan. Bukan spam pandai kan, orang suruh lain kau buat lain. Okey. Baik. Sarah, Syazwina Insyirah, Adila Risha, Iza Syairah, boleh tak? Boleh tak? Onkan kamera dan juga mic. Okey. Baik, kita countdown untuk kita bacakan. Okey. So kita baca sama-sama So cikgu countdown, okey, from 3, 2, 1, go. So 3, 2, 1, go dan start. Okey. Baik. So sedia semua? Kita onkan mic Sedia. Alright. So 3, 2, 1, go. Kami pelajar tingkatan 2 kelas online sejarah Cikgu Rafi mengucapkan selamat hari raya Maaf zahir dan batin. Yeah. Macam bazar Ramadan. Okay, seorang pergi sana, seorang pergi sana. Tengah geli cikgu tengah geli. Macamnya. Okey. Ya, betul. Nak buat macam mana? Okey, kita buat sekali lagi dan kita try untuk kita apa, kalau boleh synchronize kan. Sama-sama. Kalau tak boleh juga tak apalah kan. Kita cuba sekali lagi ya. Okey, countdown. Okey, from 3, 2, 1, go. Kami pelajar tingkatan 2 kelas online sejarah Cikgu Rafi mengucapkan selamat hari raya maaf zahir batin. Yeah. So, tahniah semua. Okey, bagus. Tahniah semua. Okey, untuk participate dalam hal ini. Okey, so selepas ini kita akan bercuti dan kita akan jumpa balik selepas 17 hari bulan Mei. Okey, selamat hari raya dan selamat bercuti semua guys. Okey, take care of yourself. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Sama-sama. Sama. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Selamat hari raya. Okey. Adios. Okay, bye Mendran. Berusaha.